beruzlah jauh daripada gangguan jahiliah. Jauh daripada gangguan jahiliah. Semata-mata untuk mengeratkan hubungan dengan Allah serta mengharapkan kekuatan dan hidayah daripada Allah. Baginda sentiasa keluar dari Mekah dengan bekalan untuk beberapa hari yang disediakan oleh Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha menuju ke Gua Hira yang berada di kemuncak bukit yang terpencil dari kota Mekah Al-Mukarramah. Gua Hira itu lebih kurang 6 km. Mana berjalan daripada rumah dia lebih kurang dalam 6 hingga 10 km lebih kurang, ya. Agak jauh, tapi Rasulullah SAW itulah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia dengan perasaan rimas dan perasaan membenci pelakuan-pelakuan jahiliah menyembah berhala yang berlaku pada zaman dia, itu menyebabkan dia merasakan perlu untuk mengasingkan diri. Uzlah tersebut adalah sebagai satu tarbiyah yang penting kepada Nabi SAW yang bakal menghadapi ujian besar dalam perjuangan, sehingga kebersihan rohani dan kekuatan hati baginda itu membulatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Jadi kita sendiri pun kena ada masa kita mengasingkan diri. Cuma setelah Nabi Muhammad SAW dilantik oleh Allah menjadi Rasul, tidak ada lagi sunnah ataupun syariat untuk beruzlah sebagaimana yang Nabi lakukan sebelum dilantik menjadi Rasul. Maka di sana uzlah kita sebagai orang Islam ini yang pertama sekali ialah i'tikaf. Kita beriktikaf di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ulama menggalakkan kita untuk beriktikaf pada setiap hari, dan pada setiap hari daripada subuh, sembahyang subuh berjamaah, kemudian kita berzikir, baca Quran dan sebagainya dalam masjid ataupun di tempat kita sembahyang berjamaah itu, sehinggalah terbit matahari dengan kadar segala. Kita sembahyang sunat 2 rakaat, sunat isyraq ataupun sunat duha yang paling awal, dan setelah itu kita pulang. Itu waktu uzlah yang diamalkan oleh Nabi SAW. Beruzlah dengan beriktikaf di masjid sambil bermula daripada sembahyang subuh berjamaah diikuti dengan zikrullah, dan akhir berkesudahan dengan sembahyang duha. Dan begitu juga beruzlah dalam upah kita bangun qiyamul lail, bangun malam, bersunyian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bersunyian dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu malam ketika orang lain sedang tidur. Itu masa beruzlah, itulah masa kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memikirkan semula mungkin ada dosa-dosa kita, kesilapan kita, dan kita melihat semula apakah kita sekarang ini sedang berada di atas perjalanan yang benar, as-siratal mustaqim, yang sedang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masa-masa untuk kita berfikir, merenung, karena kalau kita tidak ada masa bersama dengan Allah, kemungkinan kita tidak menyadari bahawasanya kita rupa-rupanya semakin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana terasa alangkah kecilnya segala penentang yang hanya terdiri dari kalangan makhluk, walaupun kekuasaannya besar dan mempunyai singgahsana yang diguruni, tetapi semuanya itu tiada arti apa-apa pun kalau menghalang petunjuk ilahi. Apabila terpautnya hati yang dikasihkan Allah, maka hidayah yang dikurniakan olehnya tidak boleh dijual beli dan ditukar ganti dengan apa-apa pun. Kalau Allah Ta'ala pilih kita untuk diberi hidayah, tidak ada apa yang berharga daripada itu. Tapi kita menyadari ke tidak? Kita hanya menyadari kalau kita beruzlah. Kalau tidak, kita hanya tengok. Kalau kita bersama dengan orang, kita akan merasakan bahawa kita tengok orang ada rumah besar, kita kata itulah yang paling bertuah. Kalau kita tengok orang ada kereta besar, dan kita tengok itulah yang paling bertuah, dan kita nak jadi macam dia. Kalau kita tengok orang kaya, kita tengok orang yang begitu begini dan sebagainya. Tapi pada saat kita beruzlah kepada Allah, dan kita akan melihat bahawasanya
Yang paling berharga dalam hidup kita ini adalah iman. Yang paling berharga dalam hidup kita ini kalau Allah Ta'ala kasih dekat kita, Allah Ta'ala pelihara kita, dan kita akan tahu bahawasanya kehidupan dunia ini adalah sementara. Itu kebaikan daripada Allah. Kita mengasingkan diri dan kita hanya bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Apatah lagi ketika beruzlah itu kita baca Quran, kita mentadabur, mematikan ayat-ayat Al-Quran, kita akan berjumpa dengan kebesaran Allah, kita akan berjumpa dengan akhirat, kita akan berjumpa dengan syurga, kita akan berjumpa dengan malaikat-malaikat, kita akan berjumpa dengan nabi-nabi, kisah-kisah nabi-nabi, kita akan berjumpa dengan kisah-kisah awliya Allah as-salihin. Jadi semua itu akan memberi suatu petunjuk kepada kita bahwasanya hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini dan tidak ada galang gantinya jika dibandingkan dengan yang lain-lain. Itulah asas yang kuat kepada penerimaan amanat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kebahagiaan sejagat. Itu asasnya. Asas untuk seorang itu nak menjadi pendakwah ialah kesedaran daripada diri sendiri. Itu sebab tu Rasulullah ni dia kuat walaupun tak ada orang bayar gaji. Rasul ini tidak dibayar gaji oleh manusia, tapi Rasul ini satu tugas yang paling berat daripada segala-galanya. Tapi kenapa Nabi boleh pikul? Karena dia datang daripada dalam diri, datang daripada uzlah, daripada kesedaran daripada dalam diri bahwasanya inilah perjuangan yang benar. Inilah perjuangan yang benar, yang mana tuan-tuan dan perempuan sendiri, anak-anak kita sendiri pun mungkin pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang sesiapa yang 3 perkara ini ada dalam diri dia, dia akan merasai kemanisan iman. Dia akan rasa iman ni tak ada yang lebih manis daripada itu. Jadi yang pertama kata Nabi, ayyakunallahu rasuluhu, ayyakunallahu ka ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma sama. Isim kana marfu' lah. Yaitu dalam dirinya itu Allah dan Rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma, paling dia kasih, paling dia kasih daripada yang lain daripada itu. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illa billah. Yang kedua, apabila dia kasih pada seseorang, dia tidak kasih melainkan kerana Allah. Kemudian yang ketiganya, dia tak mahu untuk kembali kepada kesesatan yang lama, sebagaimana dia takut kalau Allah nanti menghumbankan dia dalam neraka. Itu dipanggil dalam diri kita tu, kalau ada yang itu, perasaan kasih kepada Allah, itulah tanda kemanisan iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.